Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru lillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna mimman sama wa qama ramadana imanan wa ihtisaba wa ja'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih lagi berada dalam ruangan Ma'al Al-Quran, Intisari Quran. Nah, pada kali ini mari sama-sama kita tadabbur dalam Quran juzuk yang ke-20 ni dah. InsyaAllah pokok kita kalau ada di tepi tu Quran kak, kita buka juz yang ke-20 ni. Mula dengan wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu. Mari daripada suratul Ahqaf kalau dah. Suratul Ahqaf. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Ni surah Ahqaf. Surah Ahqaf ni surah Makkiyah ni, surah Makkiyah. Maknanya Allah SWT bawa turun sebelum daripada Rasulullah berhijrah kepada Madinah. Nah, Madinatul Rasul. Ahqaf ni adalah satu tempat. Nah, satu tempat yang sekarang learning tu kawasan dia ni, kawasan balik selatan Saudi. Mari masuk ke Hadramaut di Yaman. Nah, lepas tu duduk di Hadramaut tu katanya kawasan di antara Hadramaut dengan Oman lah ni. Nah, negeri Oman. Kawasan tu dia ada satu tempat tu jadi padai pasir lah, padai pasir. Nah, padai pasir, tapi masa dulu tu dia panggil suatu tempat yang subur, yang ada pokok kayu, ada sungai mengalir. Nah, orang hidup dengan seni apa masa situ. Dan manusia pada ketika itu dia boleh membangun satu tamadun yang tinggi. Kawasan ni kawasan Al-Ahqaf. Nah, jadi siapa duduk situ? Kaum Ad. Allah, kaum Ad dah. Kaum Ad. Nabi apa? Nabi Hud. Nabi Hud. Kaum Ad duduk situ. Jadi Allah SWT beri kepada kaum Ad ni suatu kemajuan dan tamadun yang tidak biasa diberi kepada orang lain. Allah SWT ayat kata mereka ini boleh membina satu binaan ni, tia-tia Iram Zatil Imad. Orang panggil Iram. Tia-tia bulak-bulak banyak situ yang tidak pernah berlaku di atas muka bumi lagi. Dia mau boleh buat dah. Maju demo tu. Selain pada maju, orang panggil apa? Subur pula dah. Nah, orang pun gagah, orang sihat, orang kuat. Nah, hasil kekayaan sumber semula jadi di bumi pun kaya raya. Nah, ada dengan alam semula jadi, ada dengan pokok kayu, buah-buah dan taman-taman, serta dengan sungai-sungai yang mengalir itu jadi subur. Jadi apabila subur ni, masya-Allah, hak inilah kita kena beringat pokok kita. Jadi apabila kampung kita seni, kampung kita subur seni, jadi penyakitnya ialah apa? Terlupa kepada Allah. Berasa kata megah. Nah, berasa kata kita ni boleh dengan sendiri. Nah, tu dia. Supaya juga dengan orang. Kalau waktu dia sesak mula, dia jadi orang beraloh, orang beraloh dengan orang, kecek koho. Tapi jadi dia tu jadi sedagar, jadi kaya. Nah, orang mari duduk tupai dia belakang tu, dia berasa lagu lain. Dia berasa lagu lain. Lagu tu juga satu ummah lagu tu juga. Hak ni hak orang peribadi, orang seorang. Nah, tak serupa dah. Kalau satu ummah dulu ummah yang misalnya sesak. Nah, tak maju, tapi lepas pada tu jadi masyarakat yang pakat kaya belaka, senang belaka, maka di situlah timbulnya ujian daripada Allah, iaitu mereka nak terlupa. Nah, tu dia. Sebab tu dalam surah Ahqaf ni untuk nak mengingatkan kita kepada suatu kawasan yang berada di kawasan Yaman lah ni, Hadramaut. Di kawasan Oman tu, jarak di antara Oman dengan Hadramaut
Nah kawasan kawasan yang bernama Ahqaf. Nah, tapi sebelum pada tu Allah SWT mari duduk ayat lah, mula dengan surah Ahqaf dengan Hamim. Nah, Hamim, Allahu a'lamu bi muradih. Allah lebih tahulah apa maksud. Lepas tu Allah SWT duduk ayat cara Quran dia lah. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Nah, tu dia mari duduk ayat. Kemudian mari daripada muka seterusnya, muka 503 ni. Nah, no ayat kata sikap orang-orang kafir terhadap Quran. Dia tak beriman dengan Quran daripada dulu sampai hari ni. Orang kafir ni tak beriman, sedangkan dia tu boleh kaji banyak dengan Quran. Dia tahu kata Quran datang daripada Allah, tapi orang panggil kedegilan mereka. Kedegilan mereka tu membawa mereka itu tak beriman. Orang panggil kufur dengan nikmat Allah SWT. No ayat kata Quran ni adalah karangan Nabi Muhammad situ. Tapi bila dia kaji Quran, seksa, wicai, belajar sungguh-sungguh, Allah banyaklah ni hak Allah. Dia panggil akur Allah dengan kebenaran Al-Quran. Siapa kau orang-orang bijak pandai tak dia lah ni tu, banyak yang isytihar Islam, yang mengucap syahadah. Kerana mereka itu kaji kata Quran adalah benda yang benar sungguh. Kemudian sikap orang-orang kafir juga, dia panggil orang panggil zalim. Allah SWT tidak beri hidayah kepada orang-orang yang zalim. Itu dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ayat kata innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Hak ni kelebihan kita beriman dengan Allah dan istiqamah. Orang yang beriman kepada Allah dan istiqamah maknanya tetap pendirian dia. Allah katakan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada perasaan gerung, takut daripada mereka, dan tidak ada mereka itu yahzanun, duka cita. Tak ada. Atas dunia pun tak ada. Dalam akhirat sama telah. Atas dunia pun orang yang beriman dengan Allah dan kemudian istiqamah, tak ada. Tak ada kriat lah. Orang panggil tak ada pasal jenis kriat. Berasa kata nak bunuh diri, berasa kata orang panggil nak tamrai tuing, nak menyeksa diri, itu tak ada. Kerana apa? Kerana mereka istiqamah dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT mari duk ayat mengenai hubungan manusia dengan ibu bapa. Ya Allah. Dalam Quran ada sebut wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah duk wasiat. Hei manusia, hei anak, hei bapa, semua lah. Kita semua tak kira umur berapa, 80 pun ada pok, ada mak juga. Bukan orang umur 10 tahun saja ada mak pok. Umur 70 pun kalau mak dia masih hidup lagi pun, dia masih lagi jadi anak. Jadi Allah Subhanahu wa taala wasiat kepada manusia ni dengan dua ibu bapa. Apa wasiat ke apa? Ihsana, buat baik. Allah. Orang panggil Allah marzuqna ta'atal walidain. Ya Allah, bagikanlah kami rezeki supaya kami itu boleh taat pada mak pak. Sama ada dia tu dalam hidup dan dia dah mati dah. Mak pak ni dia boleh kita taat belaka. Tekah dia hidup, kita boleh taat lagu tu. Tekah dia sakit, kita taat lagu tu. Tekah dia nak marah, kita taat lagu tu. Waktu dia mati, kita boleh taat lagu tu. Jadi boleh belaka. Dan asalkan kita pandai pergi duduk panggil ambil permata tu, ambil syurga hak dia tu, ambil syurga hak dia tu mai duduk kita dah. Lepas tu dia mai duduk bakit lah, hamalathu ummuhu kurha. Susahnya ibu ni duduk mengandung, tak tahulah. Hak ni tu gak seorang ibu yang tahu susah setara mana, 9 bulan duduk situ tu gak. Kos hari kurhan, dia panggil letih, susah, payah. Benda hak pasal tak kena, tak save belaka tu. Hari ni kepala esok sakit pinggang, lusa lenguh, bahu tu kok ni macam-macam tak serupa belaka. Wa wada'athu kurha, dan dia mengandung pula dalam keadaan yang susah pula dah. Susah tak serupa, susah mengandung suku, susah orang panggil apa, melahir. Seorang waktu nak lahir seorang anak pun susah tak serupa pula. Tu dia dah. Tu jadi orang panggil dalam Quran ada sebut supaya manusia ini orang panggil gapo buat baik kepada ibu bapa. Jadi dalam kesempatan saya nak berserulah kepada diri saya
sidang penonton pendengar. Hak ada mak pak lagi ataupun hak tak ada mak pak dah, kita nak buat lagu mana, kita boleh jadi orang termasuk daripada anak yang soleh yang boleh panggil apa, taat kepada dua ibu bapa sama ada dia tu hidup ataupun dia telah pun meninggal dunia. Itu dia. Jadi apa dia dalam suratul Ahqaf ada sebut ni, wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma, dan orang yang berkata kepada dua ibu bapaknya uff. Tu kalimah hak renges sekali dah ni. Jadi Allah SWT mai doa ayat juga kalimah hak tu tak boleh dok kata wala taqul lahum uff. Tak boleh. Itu adalah satu dosa besar. Satu dosa besar. Sebab itu apa dia, mari kita belajar surah hak ni dalam apa dia suratul Ahqaf mengenai orang panggil kewajipan seorang anak terhadap ayah dan ibu, terhadap ayah dan ibu, dua ibu bapa kita. Kemudian seperti mana yang kita tahu saat inilah, jadi royak cara kaum Ad yang mana di surah Ahqaf ni. Tu yang dia tu duduk orang panggil duduk deraka, duduk angkuh. Tak berimeh dengan Nabi yang diutuskan, maka Allah Subhanahu Wa Taala mari duduk orang panggil apa? Duk turun azab pada dia. Turun azab. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Allah. Maknanya azab hak saat ni tu, angin yang sangat kencang itu membinasakan setiap sesuatu dengan perintah daripada Allah SWT. Tengok bagaimana Allah SWT menurunkan kepada satu ummah yang sebelum pada ni tu hebat, gagah, perkasa, kaya, subur, macam-macam, tapi dengan sekelip mata saja apabila datangnya keputusan dan perintah daripada Allah, maka semuanya ini adalah hilang belaka. Itu dia. Kemudian Allah ayat kata, Allah hidup walaqad ahlakna ma haulakum minal qura. Allah duduk membinasakan negeri-negeri, kampung-kampung banyak. Banyak dah. Sampai hari ni pun banyak. Tiap-tiap hari ni Allah SWT duk binasakan kampung-kampung, negeri-negeri ni. Kerana apa? Kerana kedegilan. Kerana mereka itu berpaling tadah daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni kena beritahu kata tidak ada cara untuk kita nak menyelamatkan diri, kampung kita, keluarga kita kecuali kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah, kena sabar. Hidup kita ni kena sabar, jangan duduk geluh kesah. Jangan duduk marah kok tu kok ni, sabar macam-macam. Sabar dalam waktu sakit lagu mana? Kalau kita sakit, sabar mulut. Jangan duduk bergaduh, jangan duduk bergaduh sangat. Jangan pergi duduk beroyak kat orang sangat. Dia sabar juga. Sabar apa lagi? Sabar perbuatan kita. Masa pasal jenis keruk kening sokmo, muka tak sihat sokmo, kaki terkejar kot tu kot ni apabila kita sakit. Tu tak sihat juga. Dan hak payah sekali sabar, kita nak jaga hati lah. Jaga hati ni maknanya husnuzan dengan Allah. Husnuzan dengan Allah. Ya Allah, aku sakit dah, tapi orang lain banyak lagi yang sakit lebih teruk pada aku. Ya Allah, kamu gugurkanlah apa dia dosa-dosa aku ni. Daripada mu tu duk sakit pada aku, kamu beri orang panggil pahala yang berlipat ganda, dan orang panggil tolong gugur katik dosa-dosa. Jadi kalau kita boleh buat lagu tu tak apa dah. Ingat molek dah. Sabar dalam sakit ni 2-3 perkara tu. Kita sabar perasaan supaya kita ni terikat dengan Allah, tak sewa marah kepada Allah, jahat sekali kepada Allah. Sabar mulut kita, tak sewi duk oyak kat orang sangat, ataupun tak sewi pasal jenis duk ngepek kata kepada anak cucu, ataupun duk boyak kat orang sakit tu, sakit ni sangat-sangat tak sewi. Kemudian sabar tingkah laku kita. Sabar tingkah laku. Lagu mana? Dengan air muka, dengan kening, dengan apa semua kan? Tingkah laku. Kerana kita sakit. Tu kita boleh buat lagu tu, insya-Allah kita berjaya dalam hidup. Nabi banyak, Nabi sakit, Nabi lain pakat sakit belaka. Tapi dia bersabar. Jadi akhirnya surah ni
Allah Subhanahu wa taala mai do ayat kata fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Inti hak situ ya dalam surah Ahqaf ni Allah mai do ayat kata sebab orang mari duduk hancur ni, duduk lom salah ini ialah dengan sebab dosa. Dengan sebab orang panggil mereka itu berani buat maksiat pada Allah Subhanahu taala. Maka adakah dibinasakan kecuali hanya kepada kaum yang fasik saja. Jadi maknanya hak ni fahal di sini ialah bukan soalan ni, soalan untuk nak engkar lah. Maksudnya tidak ada kampung mana, negeri mana, masyarakat mana, cumcun sangko mana yang hancur kecuali masyarakat tu berlaku fasik. Nauzubillah. Kita boleh tengok lah ni macam-macam puting beliung mari, dah gempa bumi mari, banjir mari, macam-macam kan. Banjir mari, hancur lebuh habis. Mari duduk sapu habis negeri, sapu habis bandar-bandar, dah gempa bumi terutamanya. Kesemuanya kalau kita pergi tengok cek lek belakang, lek belakang itu adalah dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tu dalam surah Al-Ahqaf. Kemudian surah yang kedua dalam apa dia juzuk ini, juzuk yang ke-26 ni ialah surah Muhammad. Masya-Allah, ada surah Muhammad. Surah Muhammad. Mula dengan apa? Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Baikkan. Nah, surah Muhammad ni ayat mula-mula tu ayat dengan ayat takdiran halus dah. Ayat kata orang kafir dan orang yang sekat jalan Allah, maka adalla a'malahum. Dialah yang menyesatkan amalan-amalan mereka. Sesat lalu dah. Lepas tu hari pula orang yang beriman, walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh dan beriman dengan apa yang dibawa turun dengan Nabi Muhammad, dan dia tu adalah benar daripada Allah. Maka Allah katakan akan menghapuskan dosa-dosa dan kejahatan mereka dan akan beri kesudahan mereka tu jadi elok, jadi molek. Kita dah lah, kita insya-Allah kita beri lagu tu lah, Allahumma aslih balana, Allahumma kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Kita minta lagu tu. Kemudian wari cerita-cerita hak pasal jenis dalam surah Muhammad ni dia panggil surah kasar sikit. Surah dalam suasana perang. Tu dia suasana perang. Dia dalam Quran dia ada belaka. Jadi kita nak ambil orang panggil cerita arum suasana hak perang, kita main duk guna pakar hak tak umum tak boleh juga. Sebagai contohnya lagu mana? Ni. Fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqab. Apabila kamu berjumpa dengan orang kafir, maka hendaklah kamu pancung leher mereka. Tu jadi kalau dengar sini kok Allah kasarlah. Dalam Quran ni memang setiap manusia con. Quran ni pathian orang panggil undang-undang pada masa dulu duk kok sokmo. Padahal dia tak tahu kata sebenarnya hak ning tu dalam keadaan perang, dalam masa perang, dalam medan perang, pertempuran kafir dengan mukmin duk perang, maka sudah tentu mana-mana ajar pun lagu tu lah kalau temu dengan musuh lah, suruh pacung tekok lah pada masa dulu. Tu dia. Jadi itu jadi kita tak boleh nak ambil ayat ni kita nak pakai semua. Terutamanya orang agama-agama lain yang mai duduk tuduh kata nak apa dia agama Nabi Muhammad ni agama Islam adalah agama yang kerah, dahga kepada peperangan, dahga kepada darah dan sebagainya, tak kena itu dia. Jadi hak ni tak sah. Juga orang panggil perangai di antara perangai orang kafir ni ialah benci apa yang diajar bawa oleh Nabi. Allah tak sah juga tu. Zalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu kerana mereka benci dengan apa yang dibawa turun oleh Allah. Kita kena beringat apa saja yang kita tahu kata benda ni daripada Allah, daripada Rasul, ada sebut dalam Quran, ada sebut dalam sunnah, jangan benci benda tu.
Takutnya pergi masuk ayat ni, ayat yang ke-9 dalam surah Muhammad ni. Karena apa? Yang demikian itu kita benci apa yang dibawa turun oleh Allah, fa ahbata a'malahum, maka Allah akan membinasa amalan mereka. Hacul buah pihak kita duduk buat, tak kena. Sebab tu kita, dia lepas pada tu dia bawa suruh kita ni berjalan, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Adakah kamu tu tidak berjalan di atas muka bumi, di jalan rata habis kita. Kena berjalan supaya kita boleh tengok apa yang Allah SWT bertindak ke atas orang-orang kafir sebelum pada ini, yang Allah SWT membinasakan, menghancurkan mereka. Kena berjalan tu dah. Kita bukan kata semata-mata nak berjalan makan angin saja dak, tapi untuk kita nak ambil pengajaran dan ibrah daripada apa yang kita tengok. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mai duduk ayat Allah SWT memasukkan kita dalam syurga. Masuk dalam syurga yang berlari di dalamnya, di atasnya sungai-sungai. Kemudian Allah SWT mai duk cerita kepada orang kafir yang mereka itu bersukaria, terlupa lalai di atas muka bumi, dan mereka makan seperti mana makan binatang-binatang. Allah, wan naru maswallahum, dan nerakalah tempat tinggal mereka yang sebenarnya. Yaqulun wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Allah, orang kafir ni makan serupa dengan binatang makan. Nauzubillah min zalik. Pokok kita orang beriman jangan duk makan lagu tu. Suruh-suruhnya bismillah dulu, ajar anak-anak bismillah, makan berjuruh, makan benda halal, makan benda tayyibat, makan sekadar boleh mengenyang. Jangan pasal jenis duk makan mana-mana. Puca COVID, puca COVID 19 ni mai situ dak kan. Mai dia makan tu. Kita tengok bangsa, terutama bangsa Cina tu, dia makan, dia panggil pesadan, makan pelak, makan untuk nak jadi orang lain tengok tu diri bulu rumah habis. Makan benda-benda pelak, menata cuma, menata kotor, menata apa pakat makan habis. Makan pun makan dalam keadaan hidup zalim dia tu. Padahal sekadar kata nak kenyek ya. Apa siapa kau hidup kita lalu dah. Tu kerana apa? Kerana mengikut dalam Quran ayat ni kata wa yaqulun walladzina kafaru yatamatta'un. Orang kafir ni bersukaria, gelak ketawa, angkuh, sombong, yatamatta'un. Wa yaqulun, dan mereka makan seperti mana makannya binatang. Tu dia. Dan lepas pada tu Allah SWT mai doa ayat orang panggil apa? Kapur-kapur supaya tengok 2-3 ayat baru ni sebelum pada ni pun orang panggil irama Quran tu lebih kurang ya. Mai duk ayat cerita tu lah ya. Cerita kata Allah SWT apa dia membinasakan kapur-kapur hak tidak beriman, hak maksiat pada Allah. Tu dia lagu tu ya, cerita dalam Quran tak lebih pada tu, tapi dengan nada gaya yang berbeza. Jadi insya-Allah kemudian lepas pada tu Allah dalam satu ayat lagi pak kita ni kena tengok molek ni. Ayat yang ke-24 Allah SWT mai duk tanya pak kita, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Adakah mereka itu tidak tadabbur, tak ada berasa nak tadabbur, nak kaji, nak baca, nak faham Quran? Ataupun di atas hati mereka tu ada kunci dah. Aqfaluha, qafal, tertutup dah. Tu dia. Tu kita kena beringat pokok kita. Kita ada Quran. Kita ada Quran dah. Jangan jadi seperti ashabul Quran. Dia panggil ahlul Quran, ahlul kitab. Puak-puak Israel dengan Yahudi itu Allah SWT panggil dia ahlul kitab, tua kepada kitab. Karena dia ada tua ya. Dia anggap kata dia jadi tua, tapi tak beriman sekali. Kita ni jangan wisapa tangan tu dah. Jadi kita ni kena benar-benar mikir ayat ni, afala yatadabbarunal Quran. Adakah mereka itu tidak tadabbur Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun di atas hati mereka itu telah ada penutup kunci untuk nak kunci
hati dia tu daripada terima Quran. Tu kena ingat molek dah. Pokok kita terutama dalam bulan puasa ni lah. Kita bukalah hati kita nak dengar Quran. Nak dengar Quran sebanyak mungkin. We dengar, we baca, we boleh belajar, we boleh macam-macam dengan Quran dah. Kerana boleh Quran dah insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Jadi ada juga Allah Subhanahu wa taala apa dia mai doa ya, apa dia mai doa panggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul. Tu beriman taat pada Allah, taat pada Rasul, wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batal amalan-amalanmu. Tu di antaranya. Ingat molek pak kita. Kadang-kadang duduk semaya. Lepas tu rasa tak semaya. Lepas tinggal lagi. Tinggal semaya, tak seh. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batal amalan-amalan kamu. Dah kita nak niat dah kak, kena buat sapasu. Allah SWT mai duk cerita juga kepada kita supaya kita ni nafkah pada jalan yang betul, jangan jadi bakhil. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Siapa-siapa yang bakhil kedeku, maka sesungguhnya dia bakhil kepada diri dia sendiri. Dah tak ada wik siapa pun, tak ada siapa boleh hutang. Hak bakhil dia tu kecuali diri dia sendiri. Kecuali dia sendiri. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah tu amat kaya dan orang panggil kita yang fakir miskin. Kemudian masuk pula dalam suratul Fath, surah Madaniyah juga, surah Al-Fath. Allah SWT mai duk cerita suratul Fath ini macam-macam. Surah Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Ini sebagai janji Allah SWT, sesungguhnya kami akan membuka kepada kamu dan memberi kemenangan kepada kamu dengan kemenangan yang sangat nyata. Allah dalam tafsir ayat ni panjang ni. Sebenarnya tapi sebagai ringkasnya, Al-Fath, kemenangan dalam Islam ni, banyak orang duduk faham kata Fathu Makkah. Tu Fathu Makkah pada tahun yang ke berapa? Yang ke-8 Hijrah. Padahal Fathu Makkah sungguhnya Al-Fathul Mubin, kemenangan yang nyatanya ialah kemenangan pada Sulhul Hudaibiyah. Tu sebenar. Sulhul Hudaibiyah pada tahun yang ke-6 Hijrah. Ayat ni turun sewaktu Nabi kelik daripada orang panggil buat janji Sulhul Hudaibiyah di Mekah. Kelik mari dalam keadaan Nabi tak boleh nak pergi Mekah, tak boleh nak buat umrah. Lepas tu dengan terpaksa kena duk terima syarat-syarat hak puak kafir Quraisy duk buat pula dah. Tu dia. Kelik mari siapa ke sahabat-sahabat ke setengah-setengah sahabat tu orang panggil gapo, tak puas hatilah, terutama Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu tak puas hati benar hak Nabi gapo, Nabi terima syarat-syarat hak kaum Quraisy pada masa tu. Siapa ke Sayyidina Umar mayak kata, ya Rasulullah, lima nu'tid daniyata fi dinina. Kenapa hai Rasulullah kita ni duk wi agama kita jadi hina kita lalu ni. Ikut dia senda ke apa kita terima belaka ni. Tu dua tiga perkara kan. Nabi duk dia, kemudian Nabi bawa apa dia tahallul belaka, tak buat umrah kan. Dan pakat pergi nak sampai Madinah. Belum sampai Madinah turunnya ayat ni. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami memberi kemenangan kepada kamu wahai Muhammad, akan kemenangan yang jelas dan yang nyata. Allah, benar lagu mana kelik dengan mengokong, kelik dengan orang panggil gapo, tak ada boleh tujuan gapo, gini buat umrah pun tak boleh. Tu dia. Lepas tu macam-macam lagi dia berjanji kan, janji Sulhul Hudaibiyah tu. Tapi dalam Islam banyak kata benar. Tu kita kena mari belajar semula orang panggil peristiwa Sulhul Hudaibiyah. Benar sungguh, benar. Sebab Allah lepas pada tu Islam benar selalu dah. Janji tak pergi 10 tahun tu Allah Nabi ada peluang untuk nak pergi dakwah. Dakwah habis di Kepulauan Arab, pergi sampai ke Persia, pergi sampai di Rom, macam-macam Nabi ambil peluang dalam keadaan santipap, dalam keadaan damai itu Nabi pergi belakang.
Nabi hantar belaka utusan. Tu benar dah tu. Benar dalam Islam, bukanlah berarti kita boleh pacah orang panggil bunuh orang musuh beribu beratus dak. Nah, benar dalam Islam ialah benar Islam. Islam benar. Kalimah Allah boleh angkat, boleh berlari, boleh pray, boleh tersebar. Nah, dengan tidak ada halangan. Itu orang panggil benar. Nah, benar dalam Islam. Sebab tu puak sahabat dia tak faham kalimah ning tu. Nah, siapa kau dia pelak. Oh, benar sungguh kedak, benar sungguh. Ninglah kemenangan yang sebenar. Nah, tu dia. Sebab tu dalam suratul Fath ini apa dia banyak Allah SWT mai duduk royak cerita-cerita kepada orang mukmin dan orang panggil Allah SWT pergi duduk membongkar orang panggil apa dia orang-orang munafikin, orang musyrikin. Nah, macam-macam situ. Kemudian Allah SWT pergi duduk puji kepada sahabat, masya-Allah, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ni hak sahabat hak duk bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah SWT pergi akhir surah Al-Fatihah ini dengan ayat hak bahasa panjang sikit. Panjang setengah. Muhammadur Rasulullah. Situ patu gisuk dengan wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Tu dia. Kemudian sikit lagi apa dia ada surah dalam ayat yang ke-20 ni suratul Hujurat. Allah nak sikit suratul Hujurat ni adalah surah akhlak. Minta pesan tak ada nak kacak ni. Jadi saya nak pesan kepada penonton, kepada pendengar dan kepada ikuti rancangan ni, suratul Hujurat adalah surah yang memberi orang panggil apa kajian khusus mengenai akhlak. Akhlak kita duduk dalam rumah, akhlak kita nak bergaul, akhlak kita nak berkawan, akhlak kita duduk dalam masyarakat, akhlak duduk dalam keadaan dalam rumah apa. Semua tu orang panggil dia duduk ajar apa dia dalam suratul Hujurat belaka dah. Insya-Allah. Jadi kita itulah apa dia mengenai akhlak dalam apa dia untuk nak orang panggil apa melahirkan sebuah masyarakat yang kasih sayang, yang harmoni, yang bergotong royong. Kesemuanya masyarakat lah ni kena mai duk kaji surah Al-Hujurat. Kemudian dikhitam dengan surah Qaf. Surah Qaf ni juga termasuk dalam juzuk yang ke-20 ni. Surah Qaf. Kita tak ada masalah, insya-Allah kita boleh sambung lain kali. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.